Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا يا الله lapangkanlah hati-hati kami wa yassir lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wahlul 'uqdatam min alsinatina bukakanlah ikatan daripada lidah-lidah kami yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-124 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada Berry Mix, ahlan abang ipar saya, abang J, Muzki, ahlan adik ipar saya Muzki, begitu juga Nur Asiyah, Dapur Safi, Salty Sweet yang berada di ruangan FB. Ahlan Azimah, Kamiza Muhammad Amil, Mamaya Hashim, Dipah Miko, Azimah, dan juga terima kasih banyak-banyak syuhada Fuad untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari jam 11 malam kita berkongsi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kecintaan terhadap baginda, menjadikan kita menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh baginda dan menjadikan kita nampak gambaran pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita telah tiba pada muka surat 253 daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, muka surat 253. Kita masih lagi pada keadaan di mana para sahabat Nabi telah mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Lalu berlakulah perjanjian di tempat yang bernama Aqabah, dan perjanjian ini juga dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua ini berlaku pada musim haji bulan Zulhijjah tahun yang ke-13 kenabian. Di antara Nabi dengan 72 orang sahabat daripada Madinah. Itu semua detail kita telah baca sebelum daripada ini. Maka dalam perjanjian Aqabah ini Nabi SAW minta mereka untuk berjanji kepada baginda Nabi SAW 5 perkara. Yang pertama, mereka hendaklah mendengar dan patuh kepada perintah Nabi SAW ketika mana bersemangat ataupun ketika mana malas. Yang kedua, Nabi SAW minta mereka bersedia untuk menginfakkan harta ketika mana senang maupun susah. Dan yang ketiga, mereka hendaklah bersama-sama Nabi ajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, Nabi SAW minta mereka untuk sentiasa mempertahankan agama walaupun teruk kena kecam,
kena cela dengan orang yang suka mencela. Dan yang kelima, mereka hendaklah bersedia menolong, membantu Nabi SAW kerana Nabi SAW akan diserang oleh musuh-musuh baginda, maka mereka hendaklah jaga Nabi sebagaimana mereka jaga diri dan juga ahli keluarga. Maka ini 5 syarat ataupun perjanjian yang Nabi minta. Maka kita telah belajar. Maka antara sahabat yang paling awal nak berbai'ah adalah Barra' bin Ma'rur dan As'ad bin Zurarah. Kita juga telah baca bagaimana 2 orang sahabat telah bangun ingatkan kepada penduduk Madinah jangan berbai'ah jika tidak mampu. Itulah Abbas bin Ubadah bin Nadlah dan juga As'ad bin Zurarah. Setelah perjanjian selesai, maka kita dah tiba pada tajuk 253. Muka surat 253. Kita telah tiba pada muka surat 253. Maka di hujung perjanjian Aqabah tadi, maka kata penulis buku, syaitan telah beritahu kepada musuh-musuh Nabi daripada kalangan Quraisy bahawa orang-orang Madinah sedang berkumpul mengajak Nabi SAW untuk ke Madinah. Maka tajuk yang ke-253, syaitan membocorkan perjanjian Aqabah ini. Seorang Quraisy tak tahu orang-orang Madinah sedang berjumpa Nabi. Bahkan orang Madinah yang bukan Islam pun tidak tahu bahawa sahabat-sahabat mereka sedang berjumpa dengan Nabi SAW. Sebab perjanjian ini begitu sulit, begitu rahsia, dan Nabi hanya benarkan mereka datang setelah berlalunya 1/3 malam. Namun syaitan cuba untuk bocorkan kepada golongan Quraisy. Kata penulis buku, setelah selesai perjanjian yang dikenali sebagai Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah bermaksud perjanjian. Sewaktu para sahabat sudah hampir mahu meninggalkan tempat itu, iaitu Aqabah, nama tempat yang ada di Mina, sebab itu perjanjian itu dikenali sebagai perjanjian Aqabah. Tiba-tiba seekor syaitan telah mendedahkan rahsia mereka. Disebabkan syaitan menghadiri pertemuan itu pada saat-saat akhir, ia tidak sempat menyampaikan berita tersebut kepada pemimpin Quraisy secara rahsia supaya mereka dapat melancarkan tindakan menyerang. Maka Nabi SAW sentiasa diawasi oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tak nak Nabi SAW berjumpa sesiapa ataupun Nabi SAW diziarahi oleh sesiapa. Sebab mereka tak nak pengaruh Nabi SAW berkembang dan mereka tak nak penyokong Nabi SAW bertambah. Maka orang Quraisy sentiasa jaga Nabi. Cuma waktu yang orang Quraisy tak jaga adalah pada waktu malam. Sebab zaman dulu malam bukan macam zaman kita. Zaman kita malam dan siang dah tak ada beza. Kadang-kala orang lebih hidup, lebih banyak bergerak pada waktu malam, melakukan aktiviti pada waktu malam berbanding dengan siang. Zaman dulu tidak ada cahaya, hanya ada pelita, hanya ada api. Maka selalunya pada waktu malam manusia tidak ke mana-mana. Maka orang Quraisy, mereka tidak sangka yang Nabi SAW melakukan perjumpaan dengan penduduk Madinah pada waktu malam di Mina yang terletak di luar Mekah. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, lantaran syaitan telah berdiri daripada sebuah tempat yang tinggi lalu mengeluarkan suara dengan kuat, wahai mereka yang berada di rumah, apa yang kamu dapat buat kepada Muhammad sedangkan puak-puak yang menukar agama itu ada bersamanya, mereka sedang berkumpul untuk memerangi kamu. Maka syaitan bocorkan rahsia. Terima kasih banyak-banyak Fauzana Muhammad Kazim. Terima kasih banyak-banyak. Dekat sini ada satu adab sebenarnya.
Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-majalisu bil amanah. Jika berlakunya sesuatu perbincangan di dalam sesuatu majlis, ianya adalah amanah. Tak sepatutnya dikongsikan, tak sepatutnya disebarkan, tak sepatutnya diviralkan kecuali dengan izin semua pihak. Sebab kadang-kala di dalam sesuatu majlis, maka percakapan ada yang tidak bertapis. Kadang-kala dalam bercakap anggap sebagai kawan, keluarga dan teman. Satu dalam hadis Nabi ingatkan, al-majalisu bil amanah. Perbincangan yang berlaku di dalam sesuatu majlis, maka ianya adalah amanah, tidak patut disebarkan kecuali dengan persetujuan semua pihak. Daripada sini kita belajar, ini yang makin kurang pada zaman kita. Kadang-kala zaman kita, benda-benda yang dianggap rahsia pun dibocorkan. Benda-benda yang dianggap sebagai satu kepercayaan lalu diceritakan, maka dibocorkan. Ini adalah sifat yang tidak baik. Bahkan kalau kita baca dalam kisah ini adalah perangai syaitan. Suka untuk membocorkan perkara-perkara yang tak sepatutnya dibocorkan. Maka syaitan berteriak, mengeluarkan suara, "Wahai Quraisy, di mana kamu? Muhammad sedang merancang untuk memerangi kamu." Walhal Nabi SAW tak ada perancangan pun untuk memerangi Quraisy ketika itu. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, inilah syaitan yang bernama Azab. Dalam setengah riwayat menyebut Azyab di Aqabah. Demi Allah, wahai seteru Allah, kami tidak akan memberi kesempatan untukmu. Maka Nabi SAW menyuruh penduduk Madinah untuk segera bergegas pulang ke kemah-kemah penginapan mereka. So, mereka pada waktu tu datang untuk haji, maka Nabi kata cepat balik. Jangan berikan kesempatan kepada syaitan. Maka nama-nama syaitan dalam hadis ada banyak. Nama-nama syaitan yang disebutkan dalam hadis. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW bersabda, syaitan yang tugasnya mengganggu orang solat, menjadikan orang was-was dan ragu-ragu dalam solat. Maka Nabi sebut nama syaitan itu adalah Khanzab. Khanzab. Dalam hadis riwayat Tirmizi, untuk syaitan yang mengganggu manusia ketika mana wuduk, maka dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sebut nama syaitan itu adalah Walahan. Walahan. Maka syaitan ini ada tugasnya, ada kerjanya dan ada gelaran dan nama dia. Maka dalam kisah ini, syaitan yang mengganggu pertemuan di antara Nabi SAW secara rahsia dengan penduduk Madinah, sabda Nabi nama syaitan itu adalah Al-Azyab, Ibnu Azyab. Namanya adalah Ibnu Azyab. Maka syaitan cuba nak bocorkan, namun Nabi bertindak dengan cepat. Maka para sahabat kembali pulang ke kemah mereka. Apabila orang Quraisy datang, maka ketika itu tidak ada sebarang pertemuan yang ada di Bukit Aqabah. Kata penulis buku, orang Ansar bersedia untuk melawan Quraisy. Orang Ansar ni Masya Allah, mereka tak takut. Sebab mereka dah janji dengan Nabi, mereka akan pertahankan Nabi sebagaimana mereka pertahankan diri dan keluarga mereka. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Ros Putih, Dr. Kronik, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Badariyah, kemudian Amidah Azmi, Rahimah, Nur Asikin, Zarina Ali, kemudian Nur Hafizah, Azimah, Asia Hussein, Kak Kamizah, Rosilawati, Muhammad Syarizan Haji Syafi'i, Maria Ismail. Terima kasih banyak-banyak. Maka kita masih lagi berada sekitar tahun 13 kenabian ketika Rasulullah baru sahaja selesai melakukan perjanjian Aqabah yang kedua dengan sahabat-sahabat Madinah. Maka bila berlaku peristiwa tadi, di mana syaitan cuba membocorkan maklumat perjanjian rahsia di antara penduduk Madinah dengan Nabi, maka orang-orang Ansar ni kesiankan Nabi.
Mereka tak sanggup tengok Nabi disakiti. Maka sebab itu tajuknya, orang Ansar bersedia melawan Quraisy. Orang Ansar ni sayang mereka kepada Nabi, maka mereka sanggup korbankan segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, ketika mendengar jeritan syaitan, salah seorang sahabat Madinah yang bernama Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, kalau kamu mahu, nescaya kami sanggup menghadapi orang Quraisy di Mina esok hari dengan pedang-pedang kami. Maksudnya mereka bersedia untuk melawan Quraisy. Walaupun jumlah mereka sedikit, walaupun mereka tak ada kelengkapan kecuali pedang, sebab mereka datang untuk haji. Tapi bila mereka tiba untuk mempertahankan Nabi, mereka kata, wahai Muhammad, kalau nak esok pagi, siang, jom kita lawan Quraisy. Maka Nabi SAW bersabda, kita tidak diperintahkan begitu. Pulanglah ke tempat penginapan kamu. Maka mereka pun pulang dan kemudian berehat hingga pagi. Tapi daripada sini kita belajar betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW sehingga mereka sanggup menghadapi musuh-musuh Nabi SAW walaupun dalam keadaan tidak ada sebarang persiapan. Walaupun dalam keadaan jumlah mereka tidak ramai, tapi mereka sanggup menghadapi musuh-musuh Nabi SAW. Maka itulah maksud ayat yang terakhir daripada surah Al-Mujadalah juz yang ke-28 di mana Allah memuji para sahabat yang mereka sanggup bahkan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga mereka yang memerangi dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abbas bin Ubadah dia kata, wahai Muhammad, esok kita lawan Quraisy. Kalaulah engkau izinkan. Maka apa sabda Nabi? Kita tidak diperintahkan lagi. Dan sebab itu kita nampak bila kita lihat di dalam Al-Quran, maka sepanjang 13 tahun Nabi dekat Mekah, walaupun teruk diseksa, walaupun teruk diperlakukan dengan pelbagai tekanan, Nabi SAW dan para sahabat tidak dibenarkan untuk mengangkat senjata melawan Quraisy. Maka Nabi dan para sahabat hanya dibenarkan untuk mengangkat senjata melawan Quraisy ketika dah berhijrah ke Madinah. Barulah diizinkan. Dekat Mekah, Nabi dan para sahabat teruk macam mana pun ditindas. Ada yang sampai sahabat Nabi yang syahid meninggal dunia seperti Sumayyah dan suaminya Yasir. Maka Allah tidak benarkan berperang ketika mana berada di Mekah. Daripada situ kita belajar setiap suatu perintah ada waktu dia. Setiap situasi ada hukum dia. Ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh nampak sabarnya Nabi dan para sahabat dalam keadaan pelbagai serangan, tekanan daripada Quraisy, namun mereka tetap bersabar menyampaikan dakwah dan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kita dah baca orang Quraisy dah dimaklumkan dengan jeritan iblis, dengan jeritan syaitan yang Nabi dan orang-orang Madinah telah berkumpul dan mengadakan perbincangan. Kata penulis buku, tajuk yang seterusnya, bantahan Quraisy kepada pembesar-pembesar Yathrib. Zaman itu nama dia belum lagi Madinah. Madinah hanya diubah nama daripada Yathrib ke Madinah setelah Nabi SAW berhijrah. Ketika itu namanya masih lagi Yathrib. Apabila berita bai'ah, perjanjian itu sampai ke pendengaran Quraisy, maka timbullah kerisauan, kegusaran, kebimbangan mereka kerana mereka benar-benar mengetahui akibat dan kesan perjanjian sebegitu dan risikonya kepada diri dan harta benda mereka. Mereka risau. Kenapa mereka risau? Sebab Madinah terletak di tengah-tengah
di antara laluan orang Quraisy ketika menuju ke Syam. Maka laluan yang mereka guna nak menuju ke Syam untuk berniaga, maka ianya akan melalui berhampiran Madinah. Kalaulah Madinah masuk Islam, Madinah menjadi kota Nabi, Madinah menjadi negeri Nabi, bagaimana mereka nak berniaga setiap tahun ke Syam, dan keuntungan mereka daripada perniagaan di Syam adalah sangat-sangat besar. Nanti bila tiba tajuk hijrah, kita akan baca. Maka orang Quraisy bila dapat tahu ada pertemuan di antara Rasulullah dan ramai penduduk Madinah yang datang dengan alasan untuk haji, maka mereka risau. Macam mana mereka nak berniaga nanti? Sebab itu kita nampak Nabi, bila Nabi berhijrah ke Madinah, antara yang Nabi buat adalah Nabi melakukan sekatan demi sekatan, halangan demi halangan, gangguan demi gangguan kepada rombongan perniagaan Quraisy. Sehingga kan akhirnya orang Quraisy bersedia untuk perjanjian Hudaibiyah pada akhir tahun yang ke-6 Hijrah. Sebab mereka punya pendapatan terjejas, ekonomi mereka terjejas dan sebagainya. Maka mereka sangat risau kalaulah Nabi berhijrah ke Madinah dan kalaulah orang-orang Madinah masuk Islam. Muka surat 254. Maka awal-awal pagi, satu rombongan besar yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin Mekah dan penjenayah-penjenayah mereka. Asal mereka banyak menyakiti Nabi, sebab itu penulis buku panggil penjenayah. Mereka telah bergegas menuju ke perkemahan penduduk Yathrib. Kenapa kemah? Sebab waktu itu adalah musim haji. Maka ramai orang-orang Madinah, bahkan seluruh benua Arab datang untuk buat haji. Maka haji dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim. Bahkan orang Quraisy pun buat haji. Semua nanti kita akan baca pada tajuk haji perpisahan, bagaimana masyarakat Arab mereka banyak ubah-ubah tentang amalan haji. Antaranya, orang Quraisy mereka tak akan pergi ke Arafah. Dia tak pergi ke Arafah. Dia hanya buat haji Mekah, Muzdalifah dan Mina. Arafah dia tak nak pergi. Dan banyak lagi penyelewengan mereka. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apabila orang Quraisy risau Nabi pergi ke Madinah dan Nabi menjadikan Madinah dan penduduknya sebagai kubu kuat baginda, maka mereka risau. Sebab itu akan menjejaskan perniagaan mereka, ekonomi mereka. Maka mereka bergegas menuju ke perkemahan penduduk Yathrib yang ketika itu datang untuk haji, untuk mengemukakan bantahan keras terhadap perjanjian itu. Tapi sebagaimana yang kita tahu, ramai orang tak tahu perjanjian itu. Bahkan orang-orang musyrik daripada kalangan orang Madinah pun tak tahu tentang perjanjian itu. Berkatalah salah seorang daripada pemimpin Mekah, wahai sekalian orang Khazraj, telah sampai, orang Khazraj maksudnya orang Madinah, telah sampai berita kepada kami bahawa kamu datang menemui Muhammad untuk membawanya keluar pulang bersama-sama kamu ke Madinah. Maka betul ke kami dengar kamu nak bawa Muhammad ke Madinah? Bahkan kamu telah berbai'ah. Berbai'ah maksudnya berjanji kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada bangsa Arab yang paling kami tak suka untuk berperang selain kamu. Maksudnya kalaulah benar kamu buat begitu, kami sanggup berperang dengan kamu, wahai orang-orang Madinah. Maka orang Quraisy ugut pemimpin-pemimpin Madinah. Tapi malangnya pemimpin Madinah ni tak tahu apa-apa. Sebab pemimpin Madinah ketika itu belum masuk Islam. Daripada sini kita belajar bagaimana para sahabat Nabi yang Islam, mereka sangat menjaga rahsia mereka dengan Nabi. Sampaikan pemimpin mereka, kawan mereka, bahkan keluarga mereka yang bukan Islam pun tidak tahu apa-apa tentang perjanjian tersebut. Mereka sangat simpan rahsia. Walhal kita tengok kalau setelah struktur masyarakat yang hidup berkabilah
mereka sangat dewakan pemimpin mereka. Mereka sangat mengutamakan ketua-ketua kabilah mereka. Tapi sahabat-sahabat Madinah yang Islam ni, mereka sembunyikan segalanya, sampaikan pemimpin mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak tahu apa-apa. Kata penulis buku, bila mendengar ancaman daripada Quraisy, yang mana Quraisy mengatakan mereka nak bawa Nabi ke Madinah. Oleh kerana orang-orang musyrik yang menyembah berhala daripada kalangan penduduk Yathrib tidak mengetahui sedikit pun mengenai bai'ah itu, kerana ianya berlangsung dengan penuh rahsia serta jauh malam, maksudnya tengah malam, maka dengan serta-merta ketua-ketua Madinah bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak tahu apa-apa. Sehingga apabila orang musyrik Mekah datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ni pada zaman itu merupakan salah seorang yang dihormati daripada penduduk Madinah. Bahkan dia hampir-hampir dilantik menjadi ketua Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itu, dia sangat benci Nabi. Kenapa dia sangat benci Nabi? Sebab kalaulah Nabi tidak datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul sepatutnya menjadi pemimpin Madinah, ketua Madinah, raja di Madinah. Tapi bila Nabi SAW datang, para sahabat semua beriman kepada Nabi dan anggap Nabi sebagai ketua. Abdullah bin Ubay bin Salul terlepas jawatan yang diimpikan, itulah menjadikan dia ketua juga, tapi malangnya ketua orang-orang munafik. Daripada sini kita belajar bagaimana dahsyatnya manusia sanggup bermusuh, sehinggakan mereka sanggup menjual agama, maruah, segala-galanya hanya semata-mata kerana jawatan. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu ada pada musim haji dan dia belum menzahirkan Islamnya lagi. Sebab dia memang tak pernah masuk Islam pun. Dia sekadar menzahirkan Islam, walhal hatinya adalah bencikan Allah dan Rasul. Sebab itu mereka digelar munafik. Maka orang Quraisy telah jumpa dengan Abdullah bin Ubay yang dianggap umpama pemimpin daripada penduduk Madinah. Maka Abdullah segera menjawab, "Karut, semua ini tak berlaku. Kaum aku tidak akan mengambil keputusan seperti ini tanpa berunding denganku terlebih dahulu. Kalau sekalipun aku berada di Yathrib, nescaya kaumku tidak akan melakukan ini, melainkan setelah meminta pandanganku." Maka Abdullah bin Ubay bin Salul confirm, sebab zaman itu sistem kabilah begitu. Maka orangnya takkan berani buat apa-apa kecuali minta izin daripada ketua. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul lupa. Bahkan dia tak tahu para sahabat mencintai Nabi lebih daripada ketua kabilah mereka. Para sahabat mencintai Nabi lebih daripada keluarga mereka. Bahkan para sahabat mencintai Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Sebab itu mereka tak beritahu pun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata penulis buku, adapun orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang Islam, mereka pandang memandang sesama mereka dan mendiam 1000 bahasa. Tidak ada seorang pun daripada kalangan orang Islam Madinah yang bercakap menafikan atau mengiyakan. Lantaran itu, pemimpin-pemimpin Mekah percaya bahawa orang Madinah dan Yathrib mereka tidak melakukan perkara itu. Walhal perjanjian itu dah berlaku dan inilah yang menjadi pencetus kepada hijrahnya Nabi SAW kemudian hari ke Madinah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih yang bagi gift, Manshato dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih yang komen, yang share, Cikgu Zul, CJ Zul, Faizah. Begitu juga di FB, Dipah Miko, Azima, Maria Ismail, Rohani binti Syari, Asia Hussein, Wan Nurmah, Kak Kamizah. Terima kasih semua. Zarina Ali. InsyaAllah sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi Tadabbur Al-Quran. InsyaAllah esok harapnya ada. InsyaAllah doakan. 6 petang adalah penawar hati.
dan 11 malam sirah Nabi SAW. Maka jemput join jika yang berkelapangan dan bantu war-warkan program ini. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Cuma pagi tadi tak ada hayati Quran. Harapnya insya-Allah esok ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.